Ya, Sebelum saya nak pergi ke gerakan tanah air. Haji ni tengah panas ni. Rosmahnya lah, laki bini. Lepas tu Bung Mokhtar laki bini. Okey. Saya nak pergi pula pasal Akta SPRM. Ini followers sendiri yang tanya melalui WhatsApp Inspirasi Channel tentang Akta SPRM. Tertera. Saya tadi pun bila soalan tu banyak, saya ingat lebih kurang 12 13 soalan. Lebih kurang tentang itu. Saya pun terpaksa lah Google tadi. Betul tak betul apa yang depa tanya. Jadi Akta SPRM tu tertera di situ. Pemberi, penerima rasuah itu dua-dua salah. Tapi apa yang mereka dipertontonkan di mahkamah sejak daripada 23 Ogos hingga ke hari ini, yang penerima ya duk kena, hak pemberi ni tak kena apa, malah jadi saksi pula untuk pendakwaan. Kupas dulu sikit Haji pasal itu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para penonton. Saudara panelis kita jemputan pada malam ini, Datuk Nizam, dan moderator yang unggul, Saudara Fazli. Baik, sebelum kita pergi ke topik utama, saya rasa wajib jugalah saya nak jawab persoalan penonton kan. Baik, pertama sekali sebenarnya memang di bawah Undang-Undang Malaysia, Akta SPRM, ada kesalahan untuk orang yang memberi rasuah dan juga yang menerima rasuah. Tetapi benda itu cuma terbukti sebagai kesalahan apabila benda itu dapat dibuktikan di mahkamah. Apa maksudnya? Kalau kita bawa dua-dua orang yang memberi dan yang menerima sebagai orang yang dituduh, sekian, Ahmad bin Abu adalah orang yang telah menerima suapan daripada tertuduh kedua, David Lam Ching Chung contohnya. Siapa nak bukti? Siapa nak bagi keterangan kata David Lam Ching Chung bagi duit? Melainkan dibuat di khalayak ramai, di pasar malam ataupun pasar karat. So, kalau tidak ada orang yang boleh kata di mahkamah bahawa dia nampak David Lam Ching Chung bagi kepada Ahmad bin Abu, David Lam Ching Chung pun lepas, Ahmad bin Abu pun lepas, sebab tak ada orang boleh cerita kata diterima. So kalau kita nak gairah ataupun pihak berkuasa nak gairah, nak bawa semua yang terlibat dalam mana-mana kesalahan rasuah, maka besar kemungkinan mereka tidak akan dapat tampilkan bukti yang kukuh untuk memperolehi sabitan. Sebab itulah dalam kes-kes rasuah dan beberapa contoh yang ada dalam jenayah lain, sememangnya walaupun yang memberi itu pun adalah pesalah, tetapi untuk membolehkan pembuktian di mahkamah, maka yang pemberi itu akan datang beri cerita. Saya telah pada hari sekian-sekian pergi jumpa dengan Ahmad bin Abu. Saya telah menawarkan kepadanya 15% daripada nilai projek. Kalau dia setuju untuk luluskan projek kepada kami. Dan pada sekian hari bulan, 3 bulan kemudian, saya telah bagi bayaran awalan walaupun projek belum bermula. Kemudian bila projek bermula, saya bagi lagi kali kedua. Berapa jumlahnya. Tapi belum habis. Projek belum habis selesai dalam 3 tahun, saya dah kena tangkap. Dan Ahmad bin Abu kena tangkap. So selama ini, inilah pembayaran yang telah dijanjikan, inilah pembayaran yang telah diberi. So dia datang sebagai saksi pendakwa. Sebab dalam fikiran pihak pendakwa raya, besar kemungkinan mereka lebih pentingkan untuk menghindarkan penerima dalam perjawatanan awam daripada mengambil rasuah. Jadi pemberi itu dijadikan sebagai saksi. Saya bagi satu contoh lain. Kita ambil kes liwat. Liwat ni adalah satu perkara jenayah di Malaysia. Sama ada yang meliwat ataupun yang diliwat. Tapi kalau kita nak bawa dua-dua ke mahkamah, anda dituduh meliwat dan anda pula dituduh membenarkan diri anda diliwat. Siapa nak bukti? Benda tu tak berlaku di khalayak ramai. Tidak ada liwat atau meliwat berlaku di apa nama ni di tengah jalan besar. Dia berlaku kebiasaannya di tempat sunyi, dalam bilik khusus, bilik peribadi, waktu malam pula tu, rumah terkunci. Biasanya lah. Kadang-kadang ada juga orang gila yang hilang akal, yang nak rogol liwat tu. So dia buat di khalayak ramai. 1 dalam 1 juta mungkin.
tapi biasanya adalah di tempat-tempat terselindung. So kenalah yang diliwat tu yang mangsa kononnya dijadikan saksi. Sebab kalau tidak ada yang meliwat, masakan ada yang diliwat. So di situ yang meliwat tu dibawa ke mahkamah, yang diliwat dijadikan saksi. Ini kena cerita supaya rakyat faham kesalahan dua-dua pihak. Suka sama suka. Ya, suka sama suka, liwat pun masih salah. Okay. Masih salah. Masih salah Masih salah. Ya. Dan begitu juga kalau lelaki dengan perempuan liwat pun masih salah. Okay. Tapi walau apa sekalipun, pokoknya bukannya apa yang berlaku di medan lakuan itu. Ianya perlu dibuktikan di mahkamah. Mesti ada orang datang ceritakan tanpa keraguan munasabah bahawa dia ni meliwat, dia tu diliwat. Dia ni memberi rasuah, dia ni diberi rasuah. Siapa yang akan ada? Satu dalam sejuta mungkin ada satu rakan sepejabat yang mungkin wujud pada masa itu yang nampak orang tu cakap terdengar. Tapi bukan dalam semua kes. Kalau dalam semua kes berlaku, cukup senanglah nak buktikan dan cukup senanglah kita nak bawa orang yang buat, orang yang memberi dan orang yang menerima. Jadi rakyat kena faham, isunya bukan, ianya bukan kesalahan. Memang kesalahan, tetapi untuk dibuktikan di mahkamah mesti ada saksi. Kalau dua-dua dituduh, siapa nak jadi saksi? Di situlah menjadi peri penting kebijaksanaan mana-mana peguam negara dan pendakwa raya untuk menentukan siapa yang sepatutnya dibawa ke mahkamah. Adakah lebih baik untuk rakyat, untuk masyarakat yang diberi itu dijadikan tertuduh, ataupun lebih baik untuk sistem tadbir urus negara yang memberi itu dibawa ke mahkamah? Itu keputusan yang boleh dibuat dan cuma dibuat oleh pendakwa rakyat. Jadi saya harap dengan jawapan itu kita faham. Ada juga contoh-contoh lain, kes-kes lain. Nak bagi faham ni saya kena bagi contoh. Kes bunuh pun yang pernah saya kendalikan. 5 orang terlibat dalam pembunuhan. Tapi penyudahnya 3 orang dituduh di mahkamah. Yang seorang dengan yang kedua tu dijadikan saksi pendakwa. Sebab rentetan peristiwa. Macam mana mereka mengumpan mangsa tu datang ke tempat. Siapa yang bawa kereta. Siapa yang sebenarnya tetak dulu. Siapa yang tikam kemudian. Cuma orang yang berada di situ yang boleh bagi cerita. Jadi mereka yang tidak terlibat secara maksima dalam kes bunuh akan juga ditawarkan menjadi saksi pendakwa dan tidak dituduh. Kalau awak dituduh membunuh, takkan awak nak bagi keterangan lengkap apa yang berlaku, sebab awak pun akan dijatuhkan hukum gantung. Ya? So di sini rakyat kena faham, ini bukan soalan undang-undang 2 darjat langsung. Ini saya nak tekankan. Ini adalah untuk menentukan pembuktian tu berjaya ke tahap yang perlu supaya mahkamah selamat untuk jatuhkan sabitan ke atas siapa yang dibawa ke mahkamah. Jadi saya harap dengan penjelasan itu kita boleh faham. Tidak mungkinlah, agak mustahil untuk kes rasuah dua-dua nak didakwa. Dua-dua nak dibawa. Melainkan ada saudara Fazli atau mungkin Datuk Nizam berada di kawasan itu sebagai rakyat yang prihatin membuat laporan dan daripada keterangan awak cukup mengatakan bahawa memang nampak dengan jelas. Tiba pula saudara Fadli ni dengan sistem teknikal, handphone dan sebagainya, mungkin rakam juga pemberian dan penerimaan. Dalam keadaan itu saudara Fadli jadi saksi utama, dua-dua boleh dibawa. Jadi kalau rakyat nak sampai pemberi dan penerima dituduh di mahkamah, saya minta rakyat kerjasama. Kalau nampak benda salah laku di depan, rakam, bawa, tunjuk kepada pihak penguatkuasa. Dalam kes itu insya-Allah dua-dua akan dibawa. Jadi jangan tuding jari kepada pihak berkuasa sedangkan kita sendiri tak memainkan peranan. Mereka tak faham. Dah itu saya nak cerita ni. Mungkin lepas ni ramai daripada para penonton dah akan mula menyelia. Betul. Jadi the spy who loves me. Betul. Ya, akan mengambil rakaman, mengambil apa yang perlu, gambar dan sebagainya untuk membantu pihak berkuasa. So itu sajalah. Okey, semua bagus, kupasan puas dengar, tapi tak patut mentang-mentang pakai baju biru PKR Anwar Ibrahim tak ada kena-mengena dengan ini gambar. Contoh liwat itu contoh. Tak ada kena-mengena, tak tembak siapa-siapa pun. Saya cakap saya rasuah. Liwat tu cuma terlewat masuk ke contoh.